Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tingkatan 3 bersama Cikgu Pija. Baiklah, pada hari ini kamu akan belajar tema yang kedua, bersih selalu, sihat sentiasa. Di bawah tajuk Bersihkan Hatimu, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 20 dan 21. Pada hari ini, kamu akan belajar kemahiran menulis. Baiklah, sebelum kita pergi ke topik pembelajaran kita pada hari ini, jom kita tengok apakah standard kandungan dan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini, kamu akan belajar kemahiran menulis, standard kandungan, menulis untuk mengemukakan maklumat tentang sesuatu perkara, standard pembelajaran, menulis untuk mengemukakan pendapat yang rasional tentang sesuatu perkara yang dibaca, didengar dan ditonton menggunakan ayat yang gramatis. Kriteria kejayaan. Apakah yang akan kamu dapat di akhir pembelajaran kita pada hari ini? Murid berjaya sekiranya murid dapat yang pertama, menyenaraikan pendapat mengenai kebersihan hati dalam bentuk peta I think, iaitu peta pemikiran. Yang kedua, membina satu perenggan pendahuluan, satu perenggan isi dan juga satu perenggan penutup daripada tajuk kebersihan hati. Dan yang terakhir ialah menghasilkan video iklan khidmat masyarakat yang mencerminkan kebersihan hati mengikut kreativiti masing-masing. Okey, untuk rakaman video ini, cikgu akan ambil sebagai markah PPD kamu. Baiklah, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 20 dan 21. Okey, dalam buku teks muka surat 20 dan 21 ada petikan dialog seorang guru bersama-sama dengan murid-muridnya. Okey, kamu boleh baca petikan dialog tersebut. Jom kita baca sama-sama. Tajuknya, Aduhai Hazim. Okey, ingat murid-murid, bukan badan sahaja yang perlu bersih. Hati kalian juga perlu sentiasa bersih. Bagaimanakah kita hendak membersihkan hati, cikgu? Hati pun perlu dibersihkan, cikgu. Hazim, Johan, biarlah cikgu terangkan dahulu. Terima kasih, Salma. Johan, Hazim, hati kita juga perlu sentiasa dibersihkan. Ada pelbagai cara untuk kita bersihkan hati. Kita mesti sentiasa berfikiran positif, bukan? Bijak, Salma. Hazim, Johan, ada idea lain? Kita tidak boleh berdendam dengan orang lain. Jangan sesekali berprasangka terhadap orang lain. Wah, awak berdua juga tidak kurang bijaknya. Tentulah, cikgu barangkali saya lebih bijak daripada Salma. Hazim, tidak baik awak berfikiran begitu. Saya bersetuju dengan Johan. Apakah pula salah saya? Kata-kata awak itu seakan-akan awak sedang meninggi diri. Sikap meninggi diri menunjukkan kita berasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Cikgu menasihati Hazim dan rakan-rakan yang lain supaya membersihkan hati. Dengan membersihkan hati, minda juga akan bersih. Adakah cara lain untuk kita membersihkan hati, cikgu? Kita hendaklah sentiasa mematuhi ajaran agama yang kita anuti. Ajaran agama menjadi panduan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tentu banyak kebaikan jika kita sentiasa membersihkan hati. Betul, Salma. Banyak benar kebaikan menjaga kebersihan hati. Baiklah, berdasarkan petikan dialog yang cikgu baca sebentar tadi,
Cikgu harap kamu boleh renung-renungkan. Semua orang sepatutnya sentiasa membersihkan hati. Orang yang hatinya tidak bersih akan menjadi orang yang busuk hati dan juga buta hati. Baiklah, orang yang hatinya busuk ni contohnya dia suka mengata mengenai kebaikan orang lain. Okey, hati busuk tidak boleh dihidur tetapi boleh dikenal melalui kata-kata yang kotor dan juga perbuatan yang keji dan jahat. Dan kamu kena ingat, rupa paras kecantikan seseorang itu tidak diukur melalui rupa paras yang cantik tetapi melalui hati yang bersih, melalui budi pekerti yang baik. Okey, apakah kebaikan sekiranya kita mempunyai hati yang bersih? Okey, dekat muka surat 21, okey, ada dinyatakan beberapa kebaikan sekiranya kita mempunyai hati yang bersih. Okey, yang pertama, kurang berprasangka ataupun memandang serong terhadap orang lain. Okey, contohnya kita tidak akan memandang rendah terhadap kebolehan orang lain. Yang kedua, mudah berinteraksi dengan orang lain. Okey, kalau kita mempunyai hati yang bersih, akhlak yang baik, okey, orang pun akan mudah untuk berkawan dengan kita. Yang ketiga, dapat mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain. Bila orang dah suka berkawan dengan kita, jadi kita pun dapat mengekalkan hubungan yang baik dengan orang lain. Okey, yang seterusnya ialah mudah mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan. Okey, orang akan senang untuk bergaul dengan kita. Dan yang terakhir ialah cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Baiklah, di sini cikgu ada kongsikan kebaikan dan cara membersihkan hati. Okey, yang ni cikgu ambil daripada petikan buku teks muka surat 20 dan 21. Okey, kita tengok petikan kebaikan yang pertama iaitu kurang berprasangka ataupun memandang serong terhadap orang lain. Yang kedua, mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Cara yang pertama, kita mesti sentiasa berfikiran positif. Dan cara yang kedua, kita tidak boleh berdendam dengan orang lain. Baiklah, apakah rumusan daripada petikan buku teks muka surat 20 dan 21? Kita perlu membersihkan hati supaya kita tidak menjadi seorang yang busuk hati. Orang yang busuk hati ni, hati dia tidak akan tenteram. Baiklah, jom kita tengok apakah tugasan yang perlu kamu buat pada hari ini. Tugasan yang pertama, isu kebersihan hati. Kita akan bincangkan mengenai isu kebersihan hati bersama-sama dalam Google Meet. Okey, tugasan yang kedua, kamu perlu membina peta iThink. Kamu perlu menyenaraikan 3 kebaikan dan 3 cara membersihkan hati berdasarkan petikan buku teks muka surat 20 dan 21. Tugasan yang ketiga, kamu perlu membina karangan jenis pendapat. Okey, pada hari ini cikgu hanya nak kamu bina 1 perenggan pendahuluan, 1 perenggan isi dan juga 1 perenggan penutup. Dan tugasan yang terakhir ialah rakaman video. Kamu perlu menyediakan 1 rakaman video iklan khidmat masyarakat mengenai kebersihan hati. Baiklah, jom kita tengok macam mana cara untuk membuat tugasan. Okey, untuk tugasan yang kedua, membina peta iThink. Okey, ini adalah contoh peta pelbagai alik. Okey, cikgu nak kamu bina peta iThink pelbagai alik.
Okey, kamu buat dalam buku karangan ataupun buku penulisan. Okey, kamu punya indeks nanti kamu boleh rujuk indeks, kamu boleh rujuk grup Telegram kelas. Okey, di bahagian tengah ialah tajuk. Okey, tajuk kamu ialah kebersihan hati. Okey, di bahagian sebelah kiri ialah kebaikan apabila kita menjaga hati. Dan di sebelah kanan ialah cara untuk membersihkan hati. Okey, tugasan yang ketiga, cara menulis karangan jenis pendapat. Okey, cikgu ada kongsikan nota dalam grup Telegram kelas. Kamu boleh rujuk nota yang cikgu bagi. Dan cikgu juga ada kongsikan dalam Google Classroom. Okey, nota ni sama macam nota yang cikgu ajar tahun lepas untuk budak tingkatan 2A. Okey, untuk 3A tak apa, nanti kita akan bincang dalam kelas. Dalam Google Meet lah. Dan tugasan yang terakhir iaitu tugasan yang keempat, rakaman video khidmat masyarakat. Okey, apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu menyediakan sebuah rakaman video khidmat masyarakat mengenai kebersihan hati. Rakaman video tersebut hendaklah antara 2 hingga 4 minit sahaja mengikut kreativiti masing-masing. Okey, kamu boleh menggunakan aplikasi melalui telefon bimbit kamu ataupun laptop lah. Okey, tugasan ini akan direkodkan sebagai markah PBD. Hati yang bersih akan melahirkan niat yang tulus dan perasaan yang ikhlas dalam melakukan sesuatu. Hal ini demikian kerana apa yang kita lakukan adalah bermula dengan niat. Okey, jika niat kita baik, maka baiklah jadinya. Dan jika niat kita buruk, maka buruklah jadinya. Okey, jangan biarkan hati kamu menjadi kotor dengan memandang keburukan seseorang itu. Pandanglah mereka dengan kebaikan. Jadikan hati kita lebih bersih. InsyaAllah hati yang bersih dan positif akan menarik perkara-perkara yang baik akan menghampiri kita. Baiklah, sebelum kita tamatkan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ada pesanan untuk kamu. Okey, ramai orang gagal bukan sebab tak pandai tetapi teruk dalam menguruskan masa. Oleh itu, kamu perlu bijak dalam menguruskan masa supaya berjaya pada masa akan datang. Jadi, tolong siapkan semua kerja yang cikgu bagi dan hantar mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Okey, sekiranya ada soalan boleh kemukakan dalam grup Telegram kelas atau boleh WhatsApp cikgu. Terima kasih kerana mengikuti kelas kita pada pagi ini. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.